Okey, kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang seterusnya. Okey, pelajar-pelajar, sebelum ni kita telah pun belajar tentang sampling distribution of the sample mean from normal population, yang datang daripada population normal, dan kita tahu bahawa X bar dia akan normally distributed also, dengan dia punya mean adalah mu dan variance-nya adalah sigma squared bahagi dengan n. Okay. And then yang seterusnya ini kita nak tengok tentang the central limit theorem, ataupun ringkasnya kita kenali sebagai CLT. CLT. So apakah central limit theorem ni kata? Okay, in random sampling from any population with mean mu and variance sigma squared, where the sample n is sufficiently large, the sample mean has an approximately normal distribution with mean mu and variance sigma squared bahagi n. Okay, central limit theorem ini kata untuk mana-mana sampel yang kita ambil daripada satu population yang asalnya mungkin bukan daripada taburan normal, bukan normal, tapi dia mempunyai mean-nya mu, seperti biasa, EX-nya adalah mu dan var X-nya adalah sigma square. Okay, tapi dengan syarat sample size yang kita ambil itu sufficiently large. Sufficiently large dekat sini dia biasanya n yang lebih besar atau sama dengan 30, dan kita katakan bahawa bila kita ambil mean kepada sampel tersebut, sampel mean itu juga akan follow normal, dengan maksudnya beginilah, kalau katakan saya ada satu population yang bukan normal, population yang bukan normal, but n is sufficiently large, then the sample mean, taken from that population, dia akan follow normal juga, dengan mean dia mu and then sigma squared bahagi dengan n. Sigma squared bahagi dengan n. So dia sama juga macam dalam case daripada normal distribution, tapi kat sini syarat dia mesti the sample size is considered sufficiently large, iaitu bila n dia lebih besar atau sama dengan 30. N lebih besar atau sama dengan 30. So that's the central limit theorem. Central limit theorem. So kita menggunakan central limit theorem dan kita boleh katakan bahawa dia akan follow normal distribution. Alright. The approximation gets better as n gets larger. Of course lah, bila kita katakan kita besarkan sample size, size sample ini, maka semakin baik lagi lah, dia punya penghampiran kepada normal itu dia jadi semakin menghampiri normal, dengan pertambahan sample size. So very important theorem as it enables us to make inferences about the population parameters without knowing anything about the distribution of the population. Jadi CLT ini dia pentinglah supaya kita dapat membuat inference tentang satu population yang bukan normal, asalnya yang bukan normal, dan maksudnya yang kita tak tahulah yang ini adalah jenis distribution apa, maksudnya yang selain daripada normal. Jadi kita masih boleh lagi anggapkan sample mean-nya tertabur secara normal. Okay. We look at the first example. The random variable x has the probability distribution as shown in the table. Okay, dalam soalan ini dia bagi this one is the discrete random variable, ada dia punya probability distribution. Okay, so dalam example 1 itu, dia bagi PDF, dekat sini dia bagi probability distribution table. Kita ada X, kemudian kita ada PX sama dengan X. Jadi ini adalah taburan yang selain daripada normal lah. Saya pun tak tahu apa taburan ini, but it is a discrete random variable.
Dia dah bagi dah 0, 1, 2, 3. Kemudian kita ada 0.3, 0.2, dan 0.4 dan 0.1. So ini telah diberi, dan dia minta kita carilah EX dan juga VAR-X. EX dan juga VAR-X. So EX macam biasalah kan, kita akan darabkan semuanya, summation X, PX sama dengan X. Kita follow yang formula untuk taburan binomial. Taburan binomial pula, discrete random variable. Jadi kita buat macam biasalah. 0 darab 0.3, tambah 1 darab 0.2, tambah dan seterusnya sampailah 3 darab 0.1. So dekat sini kita dapat nilai EX-nya sebagai 1.3. 1.3. Lepas itu kita dikehendaki mengira pula, bukan B, masih lagi soalan A, VAR-X. Bila nak cari VAR-X, seperti biasalah kita akan cari EX squared. Kita kuasa 2kan X, kemudian darabkan dengan dia punya probability. Cikgu just bagi hasilnya sahaja di sini, iaitu 2.7. Students, you all can calculate lah by yourself sebab dah banyak kali dah ulang. Jadi maksudnya sekarang saya akan ada VAR-X-nya, dia samalah dengan EX squared tolak dengan EX kuasa 2. So dekat sini ia adalah 2.7 tolak dengan 1.3 kuasa 2. So kita dapat hasilnya, variance X dia adalah 1.01. Jadi saya pun tak tahu yang ini dari population apa, tapi yang saya tahu nilai EX dia adalah 1.3, dan nilai VAR-X dia adalah 1.01. Untuk soalan B, if the mean of 30 observations of X is denoted by X bar, maknanya kita ambil satu sampel lah ni, dengan saiz 30. Jadi dalam soalan B tu kita mengambil sampel yang bersaiz 30, sufficiently large. Dia minta kita cari, find the probability that X bar lies between 1 and 1.4. So kita boleh tulis dekat sini, since N equal 30 is sufficiently large. Sufficiently large. And according to CLT, according to central limit theorem, central limit theorem ini, kita boleh katakan bahawa bila kita ambil je sampel yang bersaiz 30, walaupun bukan daripada normal population, so sample mean dia akan follow normal. Dekat sini mean ni kita ambil lah 1.3, and then kat sini kita ambil dia punya variance 1.01, sigma squared bahagi dengan N. N dia 30, so kat sini bahagi dengan 30. Macam ni. Sebab that one is according to the CLT, central limit theorem, untuk sufficiently large sample. Jadi sekarang untuk soalan seterusnya, dia minta pula kita cari kebarangkalian sampel mean dia terletak di antara 1 dan juga 1.4. Jadi macam biasa kita buat macam yang sebelum-sebelum ni, kita buat standardization following this. Jadi kita akan ada 1 minus 1.3, kemudian bahagikan dengan set 1.01 bahagi 30, kemudian dekat sini terus tukar dari Z, 1.4 tolak 1.3 lah, bahagi dengan ini 1.01 bahagi dengan 30. So yang ini you all calculate lah, gunakan calculator, and then dapatlah jawapan dia sebagai 0.6560. Ini satu contoh lah yang bukan daripada taburan normal. In fact, contoh-contoh yang sebelum ini juga, katakan pula untuk example 2, the random variable X has the probability density function. Dia dah bagi yang ini yang jenis continuous random variable. Dia bagi pula dia punya PDF 1/3 untuk X yang terletak di antara 0 dan 3.
Kemudian kita ada 0 otherwise. 0 otherwise. Yang ini continuous random variable, bukan follow normal. But then apa ceritanya kat sini? Okay, find the mean and variance of x as usual. Macam mana nak dapatkan EX class? Yang ini adalah integration daripada 0 sampai 3 x fx dx. Okay, maksudnya kat sini kita akan ada integration dari 0 sampai 3. 1/3 kita boleh letak dekat luar. Kemudian kat sini fx, 1/3 dah letak di luar. Okey, darabkan dengan ini jadi ada x kat belakang. So dx, maknanya kat sini nanti kita ada 1/3. Okey, now integrate. Okey, macam buat continuous random variable daripada 0 sampai 3. Okey, jadi rasanya itu tak ada masalah dah. Kita terus dapat jawapan dia sebagai 1.5. Okey, tolong semak itu. Kemudian untuk seterusnya, in order to have your variance x, kita kena cari yang ini dulu kan. Okey, 0, 3. Kemudian kita akan darab x kuasa 2 dengan fx. Okey, dx. Jadi ini sama juga, 1/3 taken out, 0, 3. So kat sini ialah x kuasa 2 dx. Okay. Jadi kat sini saya ada 1/3. So kat sini saya integrate jadi x kuasa 3/3 daripada 0 sampai 3. Okay, and then dapat jawapan di sana sebagai 3. Okay, dapat 3. Okay, jadi maksudnya untuk var x saya kat sini, saya terpaksa cari dulu sebab tak diberi nilai itu. var x-nya adalah 3 tolak dengan 1.5 kuasa 2. Jadi kat sini saya dapat nilai dia adalah 0.75. 0.75. Jadi yang ini adalah dia punya mean, yang ini adalah variance-nya. Untuk so for that yang kita katakan sebagai continuous random variable itu. Dan untuk soalan seterusnya, soalan yang seterusnya tu dia kata pula if the mean of 30 observations of x is denoted by x bar, find the probability that x bar lies between 1.5 and 1.65. Jadi soalan B ni sama macam soalan pertama. Maksudnya kita akan ambil sampel yang bersaiz 30, sufficiently large. Jadi sama juga, since n is sufficiently large, sama dengan 30, and according to CLT, CLT, dan kita boleh katakan bahawa sampel mean akan tertabur secara normal. Masukkan dia punya nilai mean 1.5, and then dia punya variance adalah 3. Variance is 0.75. 0.75 ni tadi kita bahagikan dengan 30. Jadi samalah macam tu 0.35 bahagikan dengan 30. Jadi untuk dapatkan kebarangkalian x bar yang terletak di antara 1.25 dan kurang daripada 1.65, kita ulang benda yang samalah. Buat standardization process, tolak dengan 1.5 divided by punca kuasa 0.75 bahagi 30. So this one become exact. 1.65 tolak dengan 1.5, kemudian kita terus bahagikan dengan set 0.75 bahagi dengan 30. So kita akan dapat jadi yang ni kamu boleh kira sendirilah, gunakan kalkulator. Jadi kat situ jawapan akhirnya adalah 0. Dekat sini ialah 0.7717. Jadi untuk yang seterusnya itu example 3. Dalam example 3 pula, find the probability that the sample mean selected at random
for a sample of size 30 taken from a population with binomial distribution. So asalnya data ini mempunyai taburan binomial, tapi sebab kita ambil n sama dengan 30 which is sufficiently large and according to CLT juga, okay, kita boleh anggap dia tertabur secara normal. Jadi asalnya dia tertabur secara binomial. Okay, berapa dia punya n yang asalnya tertabur secara binomial, n dia sama dengan 10. Dia ada bagi nilai P, probability of success dia adalah 0.5. Okay, ini yang asal. But then kita ambil satu sampel yang bersaiz 30 daripada distribution ini. Jadi since n is sufficiently large, then according to CLT kita boleh anggap sampel mean nanti, mean kepada sampel itu akan tertabur secara normal. Okay, dekat sini kita kena find out dululah. Oh sorry sekejap. Sebelum tu saya kena cari dululah macam tadi saya kena cari dulu nilai EX untuk taburan yang asal ni. EX dia kalau untuk binomial is NP, so kita akan kira 10 darab 0.5. So sini kita dapat 5. 5 ni pun NP yang bernilai 5. So memang kita akan gunakan penghampiran normal. Dia cukup besar lah di situ. Kemudian kita ada nilai VAX nya adalah NPQ. Untuk taburan normal kan? Binomial. Okay, 10 darab dengan 0.5 darab dengan 0.5. Okay, so kita dapat kat situ ialah 2.5. Okay, so that one is the EX and VAX. Jadi sebabkan N tu 30 sufficiently large and according to CLT, X bar akan tertabur secara normal. Masukkan nilai mean-nya ataupun mu dan juga variance dia adalah 2.5 bahagi dengan 30. Jadi kita ulang-ulang perkara yang sama sahajalah. Okey. Kemudian dia minta kita cari pula find the probability of the sample mean will exceed the value 5.5. Jadi dalam soalan tu dia minta kita cari kebarangkalian X bar-nya yang greater daripada 5.5. Okay, jadi dah tahulah apa nak buat kan. Selepas ini ialah kebarangkalian, tukar menjadi Z. Okay, so lebih besar daripada 5.5. Kita terus tolakkan dengan 5, kemudian divided by boleh nampak 2.5 bahagi 30 di sanalah. Okay, lepas tu kita tolak lah 5.5 tolak 5 and then bahagikan dengan itu. So dapatlah 0.0416. 0.0416. Okay, so that's the answer for example 3. Okay. Kemudian kita tengok pula yang last final example tu, example 4. Okay, tengok pula example 4. Okay, apa ceritanya? A sample of size a sample of size M, okay, is taken from a population with binomial distribution. So asalnya dia adalah taburan binomial, yang mana parametersnya asalnya ini tertabur dengan parameters N dia sama dengan 20 and then P dia sama dengan 0.4. 0.4. It is found that 4% of the sample mean is less than 7.5. It is found 4% of the sample mean. Okay, find the value of M. Okay, sekejap. Asalnya ini tertabur secara normal, jadi kita pun terus mencari dia punya EX sama dengan N. So 20 darab dengan 0.4. So kita dapat kat sini 8. And then kita terus cari dia punya VAX sama dengan NPQ. So 20 darab dengan 0.4 darab dengan 0.6, pelengkap dia Q tu. So kita dapat kat sini 4.8. Alright. Then
disebabkan kita, tak ada dekat situ kita nak cari nilai M. Kita nak cari nilai M, kita akan assume lah, assuming that M is large, kita akan assume dulu M itu large, and according to CLT, kita katakan bahawa X bar ini akan tertabur secara normal. Dekat sini ada 8, so dekat sini should be 4.8 bahagi dengan M. Sigma squared dia bahagikan dengan M, sebab kita ada sample size-nya adalah M. Jadi maknanya sekarang dalam soalan tu dia bagi pula it is found that 4% of the sample mean is less than, kalau katakan 4% of the sample mean dia less than 7.5, so nilai kebarangkalian ini adalah 4%. 4% maksudnya 0.04. Yang inilah yang kita nak carikan. Dia dah bagi yang itu. Jadi sekarang kita terus seperti biasa buat standardization, 7.5, tapi kita gunakan yang inilah. Tolak 8, kemudian bahagi dengan punca kuasa 4.8 bahagi M. So yang ini sama dengan 0.04. Jadi kat sini cikgu akan dapat sini Z yang less than berapa tu? Negatif 0.5 bahagi dengan cert 4.8 bahagi M. So ini sama dengan 0.04. Ini 0.04. Jadi sekarang yang ini adalah less than, kawasannya kecil sahaja, jadi should be kalau dalam gambar rajah itu kawasannya akan jadi less than, so should be dekat sinilah yang mempunyai keluasan sebanyak 0.04 ni lah keluasan di sini, dan dekat sini ialah negatif 0.5 bahagi dengan benda tu lah 4.8 bahagi dengan M. Jadi untuk memudahkan kerja, kita biasanya akan ambil side yang positif. Kita ambil side yang positif yang mempunyai keluasan yang sama 0.04, tapi kat sini dia akan jadi positif lah Ini 0.5 bahagikan dengan cert 4.8 bahagi dengan M. Jadi maksudnya ada cukup ruang tak ni? So sekarang cikgu akan cari 1 minus, is it? 1 minus phi. Phi 0.5 bahagikan dengan cert 4.8 bahagi M ini. 1 minus sebab kita nak ambil bahagian yang belakang ini daripada ini, so samalah dengan 0.04. In other word, kalau kita alihkan tempat, jadi maksudnya phi 0.5 bahagi dengan cert 4.8 bahagi M ini akan sama dengan 0.96. 0.96. Sebabkan kita tak cukup ruang dah di sana, jadi cikgu padam jugalah. Saya tulis balik tadi kawasannya ialah yang di sinilah. Yang di tengah kawasannya, saya ambil kat sini. So ini ialah luasnya 0.04. So dekat sini tadi ada 0.5. 0.5 bahagi dengan cert 4.8 bahagi dengan M. Jadi saya dah dapat tadi luas kawasan yang lebih kecil daripada itu, kita akan ada phi. So maksudnya dekat sini saya ambil yang sebelah sini, so phi 0.5 per ini 4.8 bagi M ini dia akan sama dengan 0.96. So kita pun carilah daripada table, from table. From table kita dapat phi berapa? Sama dengan 0.96. Kamu pun carilah daripada table. Dia adalah 1.751. Tolong check daripada table. 1.751 sama dengan itu. Jadi membawa maksud bahawa nilai 0.5 per ini
4.8 bahagi dengan M ini mestilah sama dengan 1.751. Alright, okey, macam biasa, macam yang cikgu buat sebelum ni, 1 per. Okey, yang ini kita ambil dulu 4.8 bahagi M. Okey, sama dengan 1.751 bahagikan dengan 0.5. Okay, cross multiply. So this one becoming M tu naik atas, ambil salingan. Dah beberapa kali dah kita buat. So sama dengan ini, 751 bahagi dengan 0.5. Okay, untuk hilangkan tanda square root tu, dan kita squaring both part. So kita akan dapat M per 4.8, hilang tanda cert. Okay, kat sini adalah 1.751 bahagi dengan 0.5 ini nanti kuasa 2. Alright, so M nanti akan sama dengan 1.751 bahagikan dengan 0.5 kuasa 2, and then darabkan dengan 4.8. Okay, kita darabkan dengan 4.8 di sana lah. Okay, alright. Okay, jadi sekarang kita akan dapat nilai itu setelah dikira adalah 58.86. Jadi M kita adalah 58.86. So nilai M mestilah ini supaya syarat kebarangkalian sample mean less than 7.5 itu sama dengan 4% tadi. Okay, jadi kita boleh ambil nilai M kita, at least yang kita ambil ialah M sama dengan 59 lah. Kena ambil yang atas sikit lah daripada 58.86. Sebab kalau kita ambil 58, dia masih belum memenuhi syarat asal yang diberi dalam soalan. Jadi dalam daripada contoh-contoh ini, 4 contoh yang cikgu bagikan tadi, jelas menunjukkan bahawa walaupun tadi kita ada 4 jenis distribution, 4 jenis distribution which are not the normal distribution, tapi since kita ambil sufficiently large sample size, then kita boleh menggunakan central limit theorem untuk mengatakan bahawa sample mean ataupun X bar akan normally distributed dengan mean-nya adalah mu dan variance-nya adalah sigma squared bahagi dengan n. Okay, so this is the importance of central limit theorem. Okay, sekian, terima kasih. Nanti kita sambung lagi.